Sudah pastinya berkenaan dengan isu harga barangan. Sudah pastinya kerajaan pada hari ini telah memperkenalkan ataupun memberikan peruntukan subsidi ayam dan telur ditambah sebanyak 370 juta ringgit pada Julai dan Ogos 2022 menjadikan unjuran perbelanjaan subsidi bagi tahun 2022 kini berjumlah 77.7 bilion ringgit Malaysia. Sudah pastinya sekarang ini penonton kita akan berbicara berkenaan pasukan khas jihad tangani inflasi. Kita bersama dengan tetamu kita secara dalam talian iaitu Dr. Muhammad Afzain Nizam Abdul Rashid yang merupakan Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Munawar. Baik Doktor, penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi ini merupakan salah satu inisiatif daripada pihak kerajaan untuk kita menilai situasi semasa khususnya berkenaan inflasi dalam negara. Sebelum kita menyentuh berkenaan penubuhan pasukan jihad tangani inflasi ini Doktor, mungkin kita boleh memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat di luar sana khususnya berkenaan dengan mengapakah berlakunya ataupun faktor-faktor yang menyebabkan inflasi berlaku dalam negara kita Doktor. Okey, terima kasih Munawar. Inflasi ini merupakan satu keadaan yang mana harga barang dan khidmat tertentu meningkat ya, dan dia diukur melalui kebiasaannya indeks harga pengguna. Angka terkini 20.8% pada bulan Mei lalu. So, maksudnya harga barang secara rata-ratanya meningkat 20.8%. Punca kebiasaannya ada tiga. Pertamanya faktor permintaan. Sekiranya permintaan itu tinggi maka berlakulah inflasi. Kemudian dari segi faktor tolakan kos apabila kos meningkat dan sebagainya, itu pun juga menyumbang kepada kenaikan inflasi. Dan juga disumbang oleh orang kata tu inflasi yang diimport, terutamanya apabila ringgit orang kata tu merosot nilainya, maka apabila barangan kita yang diimport tu kesan inflasi ataupun kesan merosotnya nilai ringgit itu akan diberi kesan pada harga barangan di peringkat domestik lah. Jadi secara umumnya betul-betul lah perihal berkenaan inflasi negara ni. Baik Doktor, berkenaan dengan penubuhan pasukan khas jihad menangani inflasi ini, mungkin Doktor boleh memberikan perincian apakah signifikan penubuhan pasukan khas jihad menangani inflasi ini, khususnya dalam kita memberikan gambaran bahawa kerajaan pada hari ini tidak berdiam diri, sebaliknya terus komited dan juga prihatin dalam membantu masyarakat Malaysia khususnya menangani kos ataupun cabaran kos sara hidup pada ketika ini Doktor. Okey, langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan pihak pada masa kini adalah dengan menubuhkan pasukan khas memantau harga barang dan sebagainya. Bagi saya langkah ini satu langkah yang orang kata tu step in the right direction. Setidaknya kita ada satu bentuk koordinasi yang baik di antara ataupun di kalangan kementerian dan juga agensi kerajaan supaya ada satu langkah yang lebih tuntas lagi dalam pada kita memahami permasalahan yang kita hadapi ini, iaitu permasalahan berkenaan dengan kenaikan harga barang. Dari segi aspek pematuhan, tadi disebut tentang langkah terbaru kerajaan mengenakan harga silingan baru, iaitu sebenarnya 40 sen bagi harga ayam kan. Jadi adakah para peniaga mematuhi ini? Jadi kita perlukan satu pemantauan yang lebih orang kata tu lebih baiklah, dan saya diharapkan pasukan ini dapat melaksanakan tugas tersebut. Kemudian selain pada koordinasi, selain daripada pemantauan dan sebagainya, yang paling penting sekali kita nak mengetahui mana puncanya kenaikan harga barang tu. Ada yang mengatakan yalah ada kartel dan sebagainya. Tu bagi saya benda tu belum dibuktikan lagi. Dengan adanya agensi ataupun langkah ini sepatutnya dapatlah merungkai misteri yang kita alami sekarang ini. Dan bila kita tahu keadaan itu, maka mungkin dapatlah orang kata tu melaksanakan tindakan yang selanjutnya dengan berasaskan lunas-lunas undang yang sedia ada lah. Jadi cakap-cakap seperti kartel tu diharapkan dapat dirungkai misterinya tu. Baik Doktor, isu kartel ataupun isu orang tengah antara yang menjadi perbincangan dalam mesyuarat pertama pasukan khas jihad tangani inflasi ini, dan difahamkan juga wujudnya dakwaan berkenaan kartel orang tengah mengambil keuntungan yang berlebihan dalam kesempitan dan juga bebannya ditanggung oleh pihak pengguna ataupun masyarakat di luar sana berkenaan inflasi ini. Jadi pada pandangan Doktor sendiri, apa antara aspek-aspek yang perlu diambil kira, yang perlu diberi penekanan khususnya dalam kita menilai situasi semasa sekarang ini berkenaan dengan unjuran inflasi pada ketika ini Doktor? Saya rasa kita melihat seperti saya sebutkan tadi punca kan, kita melihat dari segi rantaian perniagaan itu sendiri, baik daripada peringkat kalau katakanlah ayam katakan,
kita lihat makanannya macam mana, bagaimana ia disediakan, bagaimana ia diimport dan bagaimana ini dijual, berapa pula harganya dan bagaimana pengurusan kos oleh pihak pengusaha dan sebagainya dan apakah kos-kos yang terlibat. Jadi saya mengharapkan pemantauan tu lebih detail, lebih terperinci, maka kita dapat tahulah berapa sebenarnya margin yang dikenakan oleh setiap peniaga tersebut. Jadi kita melihat margin tersebut adakah sesuatu yang sesuai ataupun sesuatu yang melampaui batas dan sebagainya. Jadi maklumat-maklumat ini dapat saya harapkan dapat dicernakanlah oleh pihak pasukan khas ni kan, supaya kita dapat tahu sama ada peniaga itu betul-betul ke melaksanakan perniagaannya mengikut lunas-lunas undang-undang yang diberikan ataupun berlaku aspek-aspek seperti profiteering seperti yang biasa dibincangkan berkenaan dengan isu hal kenaikan barang. Baik, Doktor. Kita ingin memberikan satu simulasi oleh Jabatan Perangkaan Negara tanpa sebarang subsidi kerajaan. Kadar inflasi Malaysia bagi bulan Mei 2022 boleh mencecah sehingga 11.4%. Namun dasar subsidi telah membantu membendung inflasi di Malaysia pada tahap 2.8%. Bagaimana kita boleh gambarkan situasi inflasi ini bukan sahaja berlaku dalam negara kita, malah juga turut berlaku di kebanyakan negara di peringkat global, Doktor? Betul. Sebenarnya maklumat seperti ini perlu dikongsi dengan rakyat supaya mereka faham dan cakna tentang dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Seperti tadi disebut 2.8% itu yang dilaporkan. Tapi kalau kita mengambil kira orang kata tu tak ada subsidi, tiada kawalan harga barang, inflasi boleh mencecah 2 angka. Jadi kalau 2 angka tu maksudnya dari segi kuasa beli kita tu memang merosot dengan banyaklah. Jadi kita sebagai kerajaan maklumat-maklumat ini perlu dikongsi. Perincian juga perlu dikongsi terutama di kalangan ahli ekonomi, di kalangan penganalisis, kerana mereka ini juga antara mereka yang akan menganalisis tahap ekonomi negara. Jadi dengan maklumat yang tepat, dengan maklumat yang rasmi, maka kita boleh buat satu kesimpulan yang lebih baik lagi lah tentang situasi ekonomi negara. Kalau tidak nanti kita cenderung untuk bercakap-cakap berdasarkan koridor talk lah kata tu kan. Jadi maklumat yang lebih tepat tu seharusnya dapat meredakan keresahan rakyat tentang isu yang kita hadapi buat masa ini. Mungkin ada harapan yang ingin Doktor sampaikan kepada seluruh masyarakat Malaysia, khususnya yang risau berkenaan situasi semasa negara kita berkenaan dengan inflasi pada ketika ini, dan ada juga pihak-pihak yang cuba menyebarkan berita-berita yang tidak benar berkenaan dengan inflasi, berkenaan dengan harga barang ini, Doktor. Okey, bagi saya dari segi dari segi maklumat, dapatkanlah maklumat yang tepat, maklumat yang rasmi. Kemudian bagi saya kenaikan harga barang ini sebenarnya membuka satu signal jugalah kepada kita semua bahawa mungkin kita perlu melihat balik belanjawan kita sendiri. Adakah belanjaan tersebut betul-betul perlu ke atau sebaliknya ke? Maksudnya dia memberi kita satu tanda untuk kita menyemak semula belanjawan kita lah supaya masa akan datang lagi dapat lebih baik lagi lah dari segi kedudukan kewangan kita. Baik, insya-Allah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, atas perkongsian pada hari ini berkenaan pasukan khas jihad tangani inflasi. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Baik penonton, itu merupakan satu pemahaman yang jelas untuk kita semua memahami berkenaan inisiatif dan juga perkara-perkara yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membantu masyarakat Malaysia khususnya daripada terbeban daripada cabaran kos sara hidup yang pastinya agak mencabar pada ketika ini.